Macam mana boleh? Bani Israel ni kan, mereka ni asalnya Nabi Ibrahim dengan isteri yang pertama Sarah alaihissalam ni duduk di Palestin. Kan, duduk di Jerusalem, di Palestin. Macam mana boleh pindah pergi Mesir? Dan kemudian mereka menetap di Mesir sehingga lebih kurang 450 tahun kata ulama. Kemudian balik semula ke Palestin. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ada dua anak, telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu kan. Nabi Ibrahim ada dua anak, iaitu siapa tuan-tuan? Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Anak yang pertama kata ulama namanya adalah Ismail alaihissalam, daripada isteri yang kedua itu Hajar alaihissalam. Baik. Anak yang kedua daripada isteri yang pertama itu Sarah alaihissalam, iaitu Nabi Ishak. Sebenarnya tuan-tuan bila Nabi Ibrahim ni ada dua orang isteri lagi, tetapi pandangan tersebut bukanlah pandangan jumhur. Pun begitu disebut oleh para ulama, iaitu isteri yang ketiga namanya Qanturah dan isteri yang keempat namanya Hujun. Ini empat orang isteri dan mereka juga ada anak. Mereka juga ada anak dan melahirkan bangsa-bangsa yang lain. Ini disebut oleh para alim ulama. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi daripada Nabi Ishak itu, kan kita cerita pasal Bani Israel lah kan. Nabi Ishak itu telah melahirkan dua orang anak, iaitu Al-Aish dan juga Nabi Yaqub alaihissalam. Kan? Al-Aish dan Nabi Yaqub. Telah kita ceritakan Nabi Yaqub alaihissalam ni telah melahirkan Bani Israel. Adapun Al-Aish telah melahirkan bangsa Rom. Baik, jadi Al-Aish dan Yaqub ni, Al-Aish ni dia tak berapa sangat dengan adik dia. Sebab dia melihat ayah dia Isa alaihissalam macam sayang lebih dekat adik dia. Tapi sebenarnya itulah hakikat anak bongsu, memang macam tu. Memang akan lebih disayangi daripada anak yang pertama, ataupun daripada abang ataupun kakak dia. Jadi untuk meleraikan itu, maka ibu mereka, siapa nama ibu mereka tuan? Isteri Nabi Ishak nama dia apa? Rafiqah. Ada kata Rifqah kan? Rafiqah pun boleh, Rifqah pun boleh alaihissalam. Telah memerintahkan Yaqub berpindah pergi ke kampung pakcik dia. Kampung pakcik Yaqub, iaitu abang kepada Rafiqah. Siapa nama abang dia tuan-tuan yang mulia? Abang dia namanya Laman. Ada juga yang menyebutkan namanya Laban. Di mana? Di Padan Aram. Tuan-tuan boleh type kat Google nanti. Padan Aram ni dia dekat dengan sungai Furat. Padan Aram ni dekat dengan sungai Furat. Jadi di Padan Aram. Maka Yaqub alaihissalam telah hijrah pergi ke Padan Aram. Daripada mana? Daripada Palestin. Dia telah tinggalkan Palestin dan telah pergi ke Padan Aram. Tuan-tuan, tu cerita dia. Baik. Kemudiannya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana apa yang berlaku? Di sana pakcik dia yang nama Laman ataupun Laban, itu abang mak dia, abang Rafiqah ni, mereka dia ni ada dua anak, iaitu Leyah dan juga Rahil. Leyah dan juga Rahil. Kata ulama, Leyah ni kakak, Rahil ni adik. Dan Rahil ni dia lebih cantik daripada Leyah. Dia lebih cantik daripada Leyah. Dan kecantikan dia itu telah menjadi asbab hati Yaqub alaihissalam tertarik. Cantik kan, tengok nampak, teringin lah kan. Tuan-tuan, cantik ni, manusia ni dalam sudut cantik ni dia berbeza pandangan. Ada orang yang nampak pada mata dia orang putih cantik, ada orang nampak orang gelap-gelap sikit cantik. Kan, orang Jerman ni dia suka orang yang gelap-gelap sikit.
Sebab tu orang Jerman ni dia suka orang belah-belah Asia. Ada orang pada mata dia tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan mata dia tu nampak orang yang kurus-kurus cantik. Ada orang dia kata tak. Saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, bagi saya orang kurus ni nampak macam berpenyakit. Orang gemuk-gemuk cantik. Macam tu pula. Tuan-tuan pergi di Mauritania. Mungkin tuan-tuan pernah pergi Mauritania. Mauritania, perempuan kurus ni tuan-tuan tak dipandang. Perempuan yang berisi kan, dia dipandang cantik di Mauritania. Jadi cantik ni tuan-tuan yang mulia, kita sama kita. Mungkin pada mata kita cantik, bukan kata orang, barang-barang pun. Tuan-tuan pergi beli sofa kat kedai perabot kan, pada mata orang tu cantik, cantiknya warna pink. Pada kita, ya Allah, macam tu cantik. Kan. Ada orang beli beg tangan sampai RM50,000. Pada mata kita biasa je. Beg tangan macam ni kalau pergi pasar malam boleh dapat RM20 je. Kenapa sampai RM20,000, RM50,000 kan? Pada mata dia cantik. Maka untuk benda yang cantik, bagi dia berkorban tak apa, tak ada masalah untuk perkara benda yang dia nampak sesuai. Baik. Tapi tuan-tuan yang mulia, Laman ataupun Laban, pakcik dia tadi, tak dapat baca isi hati Yakub. Maka dia, disebabkan anak dia yang pertama Leah tu tak kahwin lagi, maka dia telah kahwinkan Yakub dengan Leah tadi. Telah kahwin dengan Leah. Daripada perkahwinan Yakub dengan Leah tadi, maka mereka dapat 6 orang anak. 6 orang anak. Siapa 6 orang tuan-tuan mulia? Itulah dia: Robin, Sim'on, Yahuza, Levi, Izakar dan juga Zabulun. Ini 6 orang yang lahir daripada perkahwinan di antara Yakub dengan anak Laman ataupun Layah, anak Laman ataupun Laban, pakcik dia tadi. Anak yang pertama iaitu Leah. Tetapi Laman dan Laban perasan yang Yakub macam tak berapa gembira. Maka baru dia dapat faham bahawa mungkin Yakub ni nak dekat adik Leah ni ataupun anak dia yang bongsu tu, yang kedua tu, iaitu Rahil. Maka dia kahwinkan pula Yakub dengan Rahil. Baik, sebelum itu tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu bahawa syariat pada zaman itu membenarkan, tuan-tuan, sebab tu saya sebut tadi. Syariat zaman dulu ada syariat yang dibenarkan untuk kahwin adik-beradik. Baik, antara ada banyak sebab. Antaranya kata ulama sebab manusia tak ramai lagi waktu tu. Ada banyak sebab lah. Ada banyak sebab. Baik, jangan pula tuan-tuan kahwin adik-beradik pula kan. Tengok anak siapa kan, anak Pak Imam surau kampung tuan-tuan, ada anak dara 3 orang, nampak macam segak tiga-tiga. Pak Imam bagi saya tiga-tiga. Boleh ke kahwin tiga-tiga ni? Nabi Yakub pun kahwin adik-beradik. Jangan macam tu tuan-tuan. Syariat kita, syariat Muhammad SAW, lepas wafat kan, baru boleh kahwin. Sayyidatina Ruqayyah, anak Nabi SAW, kahwin dengan Sayyidina Osman. Wafat Sayyidina Ruqayyah, barulah Sayyidina Osman kahwin dengan Sayyidatina Ummu Kalsum radhiyallahu ta'ala anha. Boleh tuan-tuan Baik, seterusnya, kahwin dengan Rahil, dapatlah 2 anak. Siapa dia tuan-tuan? 2 anak itulah Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf. Sebab tu Nabi Yusuf ni cantik, handsome, masya-Allah. Antara sebab dia, mak dia cantik. Ayah dia handsome, ayah dia Nabi. Mak dia pula cantik. Kan, masya-Allah. Dapat 2 anak, siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam dan juga Bunyamin alaihi salam, kan? 2 beradik. Sebab itu Bunyamin dengan Nabi Yusuf ni 2 beradik. Baik, kemudian Laman ataupun Laban telah menghadiahkan kepada anaknya Layah tadi satu orang hamba namanya Zulfah. Zulfah ni akhirnya melahirkan anak Nabi Yakub juga. Jadi isteri Nabi Yakub juga dapat 2 orang anak, iaitu Jad dan juga Ashir. Jad dan juga Ashir. Baik. Dan seterusnya, Rahil juga dapat satu orang hamba daripada ayahnya yang bernama Balha. Balha. Dan daripada Balha ni tuan-tuan, dapat 2 anak, iaitu Dan. Nama dia Dan. Dan Naftali. Baik. Jadi daripada 12 anak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terciptanya 12 suku Bani Israel. 12 suku Bani Israel. Dan kemudian tuan mulia, 12 ini juga adik-beradik Nabi Yusuf.
Maksudnya 12 adik-beradik Nabi Yusuf ni, anak Nabi Yaakob ini lah yang melahirkan suku-suku Bani Israel. Baik. Jadi daripada mereka lah lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel. Daripada Levi itu, kan Levi itu telah lahirnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan, kalau tambah satu S lagi jadi Levi's. Kan, Masya Allah. Levi itu telah melahirkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan daripada Yahuda ataupun Yahuza, itulah yang akhirnya dipanggil agama mereka ni ataupun bangsa mereka dengan bangsa Yahudi, bersempena nama Yahuda ni. Jadi dipanggil Yahudi. Daripada Yahuda lahirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam, nabi yang kaya-kaya. Lahir daripada Yahuda. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 12 inilah adik-beradik Nabi Yusuf yang Allah cerita dalam surah Yusuf. Di mana Nabi Yusuf mimpi ada bintang, bulan, kan, yang mana bersujud pada dia. Jadi ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam dengar mimpi itu, dia kata jangan cerita dekat orang, khawatir sesuatu berlaku pada kamu. Diringkaskan cerita, akhirnya adik dia memang dengki dengan Yusuf ni. Sebab Yaqub alaihissalam ni kadang-kala beri perhatian lebih kepada Yusuf. Sebab apa beri perhatian lebih? Antaranya kata ulama, sebab Yusuf telah cerita mimpi dia kepada Yaqub. Jadi Yaqub risau, takut Yusuf ni berlaku sesuatu pada dia. Dan Yusuf ni memang anak yang disayang lebih pada anak yang lain, Masya Allah. Ni insting seorang Nabi lah. Nabi dia dapat rasa mungkin yang ni akan jadi Nabi juga, dapat rasa. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya pengkhianatan berlaku, kedengkian berlaku. Jadi sifat dengki antara adik-beradik ni, kata ulama, adalah sifat yang ada pada tok nenek orang Yahudi, sifat Bani Israel juga. Sebab itu tuan mulia, janganlah kita dengki dengan adik-beradik kita. Kita duduk KL, gaji kita alhamdulillah bagus, adik kita duduk kampung kerja nelayan je, kita dengki dengan dia. Sekarang ke tanah pusaka tu kita berebut sampai putus saudara, putus adik-beradik, tak balik raya, kan. Sedangkan dia adik-beradik kita dah daging kita. Kita dengki dengan dia, sedangkan kita Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, dia kerja nelayan je. Kalau muncul terkujur tak ada rezeki, tak ada dapat income apa pun. Tapi kita dengki dengan dia. Sekarang ke tanah kita berebut, Masya Allah. Sifat dengki dengan adik-beradik ni, tak boleh tengok adik-beradik lebih daripada dia. Ini sifat Bani Israel yang perlu kita buang daripada diri kita. Baik, akhirnya dibuang dalam perigi. Yusuf AS dibuang dalam perigi, telah kita ceritakan dulu. Dan akhirnya Allah telah pelihara. Bila pedagang Mesir timba dia, kan, bawa ke Mesir. Ringkaskan cerita, dia telah dijaga oleh Aziz. Aziz ni penguasa. Aziz ni adalah penguasa. Kalau dalam kitab tafsir sebut nama orang yang jaga ataupun penguasa yang jaga Yusuf ni, iaitu suami pada Zulaikha tu, namanya Kitfir. Namanya Kitfir. Bukan Kitmir. Kitmir tu anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi yang Allah muliakan, yang menjadi asbab, kan, yang menjadi asbab, kata ulama, penjagaan lah, antara asbab penjagaan Ashabul Kahfi ni. Selain daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadikan Kitmir ni adalah asbab anjing yang bersama dia, teman mereka. Itu Kitmir, yang ni Kitfir. Baik. Dan Yusuf AS dijaga oleh Kitfir, yang merupakan Aziz, penguasa Mesir, pembesar Mesir. Tumbuh dewasa Yusuf AS, wajahnya begitu kacak. Akhirnya berlaku fitnah kat atas dia, yang dibuat oleh Zulaikha. Dan akhirnya kata ulama, dia tadi penjara. Dan surah Yusuf telah cerita bagaimana Yusuf AS telah dakwah dalam penjara. Ajak orang beriman pada Allah. Masya Allah. Dan akhirnya tuan-tuan yang mulia, apa berlaku? Masya Allah, dia telah takbir mimpi. Dan akhirnya raja suka dengan dia dan telah diberi jawatan menteri bahagian kebajikan rakyat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ketika Yusuf bagi gandum pada orang, ada satu orang ni dia beratus kali ambil gandum.
Dia kata, kalaulah Yusuf tahu siapa aku, mesti Yusuf akan bagi lebih lagi. Ni belum masuk cerita Nabi Yaakob tu, tuan-tuan. Ni Nabi Yusuf punya cerita. Ada satu orang, dia kata kalaulah Yusuf tahu siapa aku, maka Yusuf akan bagi lebih lagi. Maka berita ni sampai pada Yusuf. Yusuf panggil orang tu. Dia kata, tuan, saya dengar tuan cakap kalau Yusuf kenal tuan, maka Yusuf akan bagi gandum lebih daripada tuan. Saya nak tanya, tuan ni siapa sebenarnya? Saya Yusuf, tapi saya tak kenal tuan. Orang tu kata, Yusuf, ketahuilah, waktu kamu difitnah dengan Zulaikha, kamu dipenjara, seluruh Mesir kata kamu tak betul. Kata kamu betul-betul buat. Tetapi saya beritahu pada orang Mesir pada ketika itu, kamu tak buat, kamu betul. Kalaulah kamu tahu pada ketika itu orang semua menafikan kamu dan saya membenarkan kamu, maka pasti kamu akan beri gandum lebih pada saya. Yusuf AS dengar je, Yusuf tu ambil gandum bagi lebih kat dia, tuan. Tu cerita tentang Nabi Yusuf AS. Baik, setelah ketiadaan Yusuf AS, kan, cerita tadi yang awal tadi, anak adik-adik dia balik, abang dia balik, adik-adik dia balik bagi tahu kat ayah dia Yaakob bahawa Yusuf dah mati dimakan serigala. Dia percikkan darah yang mendarah haiwan. Dan kata ulama, Yaakob AS telah menjadi buta sebab menangis. Rindukan siapa? Rindukan Yusuf AS. Rindukan Yusuf AS, menangis, masya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama mengatakan bahawa diringkaskan cerita, satu ketika berlaku suatu keadaan kemarau yang menyebabkan mereka semua ni, masya-Allah, telah menjadi kebuluran, tak ada makanan, putus bekal makanan. Maka Yaakob bagi tahu kepada anak-anaknya, pergilah kamu ke Mesir. Aku dengar di Mesir ada menteri yang mana menjaga kebajikan rakyat. Cuba minta bantuan daripada mereka. Mereka pun pergi. Dia pun tanya, kamu datang daripada mana? Dia diceritakan. Sebab mereka ni daripada Padan Aram ni tadi, mereka telah berpindah. Pergi ke mana? Berpindah pergi ke Jerusalem, Palestin semula. Baik. Jadi nak bagi tahu bahawa itulah tempat Ardul Anbiya tu. Kawasan bumi-bumi tu, bumi Nabi. Bumi Nabi-Nabi. Mesir, Jordan, Syria, Palestin, kan? Turki, Iraq. Ni semua kawasan bumi Nabi, Semenanjung Hijaz. Sebab tu dipanggil Ardul Anbiya, bumi Nabi-Nabi. Baik, jadi tuan-tuan yang mulia, dapatlah tahu bahawa mereka ni adik-beradik Yusuf. Kemudian dia kata, kamu pergi balik bagi tahu ayah kamu, kalau nak lebih lagi, bawalah adik kamu seorang lagi. Kan, bawa Bunyamin. Dia ringkaskan cerita. Dapatlah tahu, dia ringkaskan cerita, Bunyamin dapatlah tahu bahawa itulah Yusuf AS, kan, abang dia. Dan dia telah letak satu barang kat dalam beg Bunyamin. Akhirnya Bunyamin tertangkap. Yaakob AS, kata ulama, bila dapat berita yang Bunyamin tertangkap, sedih Yaakob. Kan, sebab dulu Yusuf dah tak ada, tapi dia telah dapat bau. Dia kata, ni ada bau Yusuf AS, kamu ni bawa pulang bau Yusuf. Maka mereka bawa Yaakob AS pergi ke Mesir. Akhirnya kata orang, bermula dari situlah dia telah maafkan adik-beradik dia. Dan mulai dari situlah mereka telah mula menetap di Mesir. Dan mereka menetap di Mesir sehingga lebih kurang 450 tahun, kata ulama. Daripada jadi keluarga penguasa Mesir, tapi sebabkan Yahudi nak lebih, kan, Yahudi ni tak cukup satu, dia tamak. Dia duduk negara orang, tempat orang, dia nak cuba nak kuasai. Akhirnya orang Kipti marah. Dan akhirnya mereka telah dijadikan hamba oleh orang Kipti, telah dijadikan hamba oleh Fir'aun, pembesar Mesir selepas itu. Dan mereka telah ditindas di bumi Mesir. Dan mereka, kata ulama, sehinggalah zaman Musa AS, barulah mereka, Allah perintahkan tinggalkan Mesir dan balik semula pergi ke Palestin. Jadi tempoh mereka tinggal di Mesir tu lebih kurang 450 tahun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah lebih kurang cerita tentang sejarah mereka, bagaimana mereka pergi daripada Palestin pindah pergi ke Mesir, dan daripada Mesir patah balik ke Palestin.